Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan dan peluang pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, insya-Allah, dalam suasana-suasana kita mempunyai iman Islam. Alhamdulillah, kita berada dalam suasana-suasana yang tenang. Mudah-mudahan bersama-sama dengan kehidupan kita, walaupun kehidupan kita pada hari ini mungkin ada banyak cabaran, banyak cubaan, banyak ujian, tetapi sesungguhnya semua ujian, semua cabaran yang ada itu adalah merupakan kita kata sebagai satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mentarbiah kita, nak mendidik kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada malam ini marilah sama-sama kita membina satu perasaan untuk kita sama-sama mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita sama-sama membina lagi kekuatan kita untuk sama-sama meningkatkan lagi mas'uliyah kita, tanggungjawab kita kepada agama ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang kita telah berikan, iaitu berkenaan dengan solusi sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua di dalam apa ni, kita kata untuk kita nak menyelesaikan ataupun membina kekuatan di akhir zaman ini, yang mana kita telah pun membincangkan berkenaan dengan sunnah yang pertama berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, berkenaan dengan bagaimana seseorang itu perlu bersama-sama dengan kepimpinan yang bertakwa, meningkatkan takwa dia bersama dengan kepimpinan yang bertakwa, dan kemudian bersama-sama dengan kita katakan kumpulan taifah, kelompok-kelompok yang bersama-sama dengan mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah al-Mahdiyyin. Jadi di sinilah kita telah pun membincangkan bagaimana pada peringkat awal sunnah yang pertama, bagaimana kita telah bincang secara ringkas dalam 2-3 siri, iaitu kita kena membina wa'yun sahih. Dan wa'yun sahih itu, apakah wa'yun sahih itu? Secara ringkasnya, wa'yun sahih ini ialah kekuatan hati yang bersih. Yang hati yang bersih itu boleh untuk membina kekuatan untuk berinteraksi dengan Allah, hati yang boleh nak mendapat cahaya daripada Allah. Dan kemudian kekuatan yang kedua ialah kekuatan aqlu wa'i, akal yang sedar. Dan kemudian kekuatan fitrah salimah, kemampuan naluri-naluri kita untuk membina apa yang digambarkan sebagai kita kata kemampuan kita untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung lagi dengan apa yang telah kita bincangkan setelah kita benar-benar
dapat membina kekuatan, kefahaman, kesedaran yang bersih, yang kita kata yang sahih itu, maka dia akan menuju kepada kekuatan kita sebut tadi, kekuatan untuk bangkit secara bersama-sama. Dan saya nak gambarkan pada malam ini bagaimana fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan fitnah yang ada di akhir zaman ni terlalu berat dan terlalu besar. Dan fitnah selain daripada fitnah yang saya pernah sebut dalam hadis-hadis Nabi yang digambarkan sebagai fitnah ahlas, fitnah as-sara, fitnah az-zuhaima, fitnah-fitnah yang besar itu, ada juga beberapa hadis dan asar-asar daripada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang fitnah yang cukup hebat. Kalau kita tengok contohnya daripada satu hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini panjang, saya baca makna saja. Apa kata Rasul? Akan datang kepada kalian sepertinggalan aku, apabila aku telah meninggalkan kamu, akan datang, digambarkan 4 fitnah. Yang pertama fitnah itu ialah dikata menghalalkan, akan dihalalkan darah, maknanya pembunuhan. Jadi maknanya akan berlaku pembunuhan. Pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Yang kedua akan dihalalkan darah dan harta. Kemudian dirampas harta. Dibunuh, dihampas harta. Kemudian selepas itu ketiga dihalalkan darah, harta dan kemaluan. Bukan sahaja darahnya dihalalkan, dibunuh, hartanya dirampas. Malahan orang-orang itu diperkosa. Dihalalkan kemaluan. Dan yang keempatlah fitnah yang akan memekakkan, menjadikan seseorang itu tuli. Dah tak boleh mendengar. Telinganya rosak. Maknanya diseksa telinganya. Telinga itu rosak. Kemudian membutakan. Matanya buta. Dan menutupi dan menerjang sebagaimana datangnya gelombang dari lautan. Sehingga tidak seseorang pun manusia yang mempunyai tempat berlindung. Dan fitnah itu mengelilingi Syam dan mengelilingi Iraq, dan kemudian akan memukul dengan keras Jazirah Arab dengan tangan dan kakinya. Dan jadi umat akan dikait, digaruk dengan bencana sebagaimana kulit yang disiat, digaruk dan untuk disamak. Tidak ada seorang pun manusia akan mampu berkata pada saat yang terjadi itu, melainkan kata Rasul, awas, hati-hatilah. Jadi fitnah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini memang fitnahnya amat besar, amat kasar besar. Bukan saja darah, bukan saja melibatkan harta, malahan juga melibatkan kehormatan. Dan tidak ketinggalan dengan dirampasnya harta, nyawa dan sebagainya. Maka Rasul menggambarkan fitnah akhir zaman yang mana ketika itu peperangan kemungkinannya, wallahu alam, mungkin peperangan, mungkin penjajahan, dan yang akan berlaku di sekitar Syam, dikata di Iraq, contohnya di kawasan Syam, Iraq, Syam termasuk Palestin. Kita digambarkan Rasulullah SAW, bagaimana kemudian selepas itu membutakan, memekak, menjadi pekak, telinga menjadi pekak, tuli, buta. Jadi maknanya fitnah ini fitnah yang mana umat akan diseksa. Sehingga kulit mereka seperti mereka disiat-siat kulit mereka. Bagaimana seorang yang nak menyamak kulit tadi. Jadi apabila kita melihat banyak lagi fitnah-fitnah yang ada pada hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan bincang tajuk fitnah tu bila bincang tentang kebangkitan Al-Mahdi. Jadi di sini Rasul SAW telah menyatakan bahawa kalau kita tengok salah satu daripada perkara yang penting untuk kita ambil perhatian, bahawa untuk kita selamat di akhir zaman, untuk kita berada dalam keadaan yang kita kata menang, maka perlulah kita bersama-sama dengan apa yang digambarkan sebagai ta'ifah mansurah yang digambarkan oleh para ulama kita. Bagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa kemenangan itu ialah bersama dengan kelompok yang diberikan kemenangan. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifah, tidak akan sentiasa ada satu kelompok
yang mana daripada kalangan umatku min ummati yang akan menang, akan diberikan kemenangan di akhir zaman. Diberikan kemenangan di atas al-haq, kebenaran tadi. Dan mereka dapati ada orang yang cuba menimpakan bahaya kepada mereka. Orang buat macam-macam fitnah. Contohnya dia pecah belahkan umat Islam, contohnya dia membunuh sebagainya tadi. Maka dia kata tidak akan tertimpa kepada la yadurruhum man khazalahum, tidak akan tertimpa kepada mereka bahaya-bahaya yang dirancang tadi. Ini satu hadis yang penting. Ini hadis sahih tuan-tuan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa dalam hadis ini umat yang selamat di akhir zaman terutamanya bukanlah umat yang seorang-seorang, duduk seorang-seorang. Ataupun duduk dia sahaja-saja, yang tidak sama-sama dengan orang. Maknanya dia rasa dia terror, dia buat macam mana berlaku sekarang. Saya minta maaf saya bercerita pada hari ini, kita kongsi. Kita nampak hebat Islam di Malaysia contoh. Islam Malaysia hebat. Kita nampak Islam di mana-mana pun nampak macam hebat. Tetapi kehebatan Islam yang ada di dunia pada hari ini, dia bukan dalam bentuk taifah yang kita nampak secara jelas. Tapi dia dalam bentuk individu. Mungkin kalau kita kata yang hebat di Malaysia ni penceramah-penceramah bebas. Bila sebut Islam, ulama-ulama, orang alim. Orang-orang alim. Orang alim sini, orang alim sana. Ataupun penceramah sini, penceramah sana yang bebas. Kita kata dia dipanggil menyampaikan dakwah dan sebagainya. Tapi dalam bentuk individu. Dalam bentuk individu. Kalau ada pun dalam bentuk kumpulan, jamaah dan sebagainya, dia tidaklah dalam bentuk yang ada kekuatan. Kalau ada pun berpecah-pecah pula macam itu. Jadi sebab itulah kita nak sebut sini sebenarnya kekuatan kita tidak bergantung kepada individu-individu di akhir zaman, tetapi kekuatan kita kepada jamaah. Cumanya di sini apakah dia ciri-ciri, apakah dia kekuatan, macam mana kita katakan itu kelompok yang menang tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang lain, saya bacakan makna sajalah. Sentiasa ada dari kalangan umat aku akan satu kelompok yang tegak dengan perintah Allah. Qa'imatun bi amrillah. Dia sentiasa menegakkan perintah Allah. Maksudnya kelompok yang membina sunnah Rasulullah. Menegakkan perintah Allah. Dan kemudian dia kata ada orang yang mengganggu mereka. Ada orang yang mengacau mereka. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Maka tidak akan dapat mereka itu ditinggalkan atau ditelantarkan ataupun disakiti ataupun tidak akan mampu membahayakan atau bahaya menimpa mereka kepada orang yang berselisih dengan mereka. Sehinggalah hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah sampainya perintah Allah, sampainya urusan Allah, ketetapan Allah, dan mereka akan menang ke atas yang lain. Jadi sini daripada apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bagaimana sesungguhnya orang-orang yang Islam ini mereka akan menang sekiranya mereka bersama-sama. Mereka bersama-sama. Dia tidak boleh dia seorang-seorang. Kalau dia seorang-seorang, maka fitnah-fitnah yang itu akan memakan mereka. Sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pula kepada kita dalam hadis-hadis yang lain, terutamanya pada hadis yang digambarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini saya dah baca dah banyak kali, berkenaan dengan fasa-fasa kepimpinan. Fasa-fasa kepimpinan umat. Bermula daripada fasa kenabian, kemudian fasa khulafa ar-rasyidin, kemudian fasa raja-raja yang menggigit, mulkan aqda, kemudian fasa yang dipanggil sebagai mulkan jabriyah ataupun jibriyah, kita kata kepimpinan yang diktator. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlaku satu fasa di mana fasa itu umat Islam akan bangkit. Umat Islam akan bangkit. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang berada di fasa yang keempat yang disebut tadi, itu mulkan jabriyah. Dan kita sedang menuju ke fasa yang kelima. Maka untuk menuju kepada fasa kelima inilah, maka kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahawa akan ada
kebangkitan. Akan ada kebangkitan. Dan antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang kebangkitan ini, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yab'atsu li hadzil ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan atau mengutuskan untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui, akan melakukan tajdid kepada umat. Ini pun hadis yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, jadi ini benda yang jelas. Benda yang jelas. Cumanya yang benda yang tak jelas ni, yang pertama sekali, kelompok ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri khusus pada Taifah Mansurah ni apa kelompok ni, ciri-ciri dia? Baik, ciri-ciri ni kita akan bincang kemudian. Kita akan bincang kemudian. Ciri-ciri kemenangan ni, kelompok yang akan menang ni, kita akan bincang secara detail insya-Allah kemudian. Tetapi apa yang lebih penting sebenarnya bukan ciri-ciri kelompok tu. Sebab fitnah yang paling besar sekali pada zaman kita ini ialah fitnah perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan. Sehingga kan perselisihan perpecahan ni kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Mana satu betul, mana satu salah. Jadi yang jadi masalah kepada kita di sini ialah kita tak tahu yang mana. Jadi ciri-ciri kita akan bincang kemudian. Tetapi sebelum kita melihat ciri-ciri Taifah Mansurah ini, apa yang lebih penting, kita ni layak tak nak bersama dengan kelompok yang menang. Itu yang lebih penting. Sama ada kita di Malaysia. Dalam Malaysia pula kita ada di negeri-negeri. Johor lah, Kuala Lumpur lah, Selangor lah, Sabah, Sarawak lah, dan di mana-mana. Kalau di Indonesia, di Thailand dan sebagainya. Dan kemudian kita dengar macam-macam berlaku kebangkitan di Yaman. Di Yaman ada kawan saya menyatakan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa akan ada kebangkitan dari Yaman. Yaman yang mana akan ada tentera-tentera berkuda datang daripada Yaman. Jadi ada hadisnya. Jadi kata kawan-kawan yang ada Yaman tu yang bersama-sama dengan para ulama alim mereka dah ada dah Yaman, dah ada dah di Syam, dah ada dah macam-macam tempat dah ada. Mungkin di Malaysia pun dah ada. Setengah-setengah jamaah sebelum ini menyatakan Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim. Bani Tamim ni salah satu daripada orang yang akan menentang Dajjal. Paling keras menentang Dajjal, kata Rasulullah SAW. Jadi dia pun kata Bani Tamim. Tamim. Ta ni tanah, mim ni Melayu. Ada setengah-setengah orang kata macam itu kan. Saya tak nak komen lah betul tak betul ke apa tu pandangan masing-masing. Biarlah ulama-ulama mufti ke apa membuat fatwa. Saya tak nak bagi fatwa apa-apa. Tapi nak sebut kat sini, sekiranya ada golongan-golongan Taifah Mansurah itu di Malaysia, di Thailand, di Indonesia dan di mana-mana, adakah kita layak untuk bersama mereka? Itu soalan dia. Apakah ciri-ciri yang patut ada pada kita sebagai persiapan untuk bersama? Kita bimbang apabila adanya kumpulan-kumpulan ini, tiba-tiba kita pula menentang dia. Itu kita bimbang. Kita pula menentang dia. Seperti bagaimana yang saya sebut sebelum ini. Pihak sistem Al-Masih Dajjal ni dia akan melahirkan kesatuan agama-agama seluruh dunia. Mereka akan melahirkan kesatuan agama-agama seluruh dunia. Dan agama-agama seluruh dunia ini akan menyatukan semua agama, termasuk Islam. Tahun 2016, Pop Perancis bersama dengan ketua-ketua agama, wakil-wakil ketua agama seluruh dunia telah mengeluarkan satu ucapan. Marilah kita bersatu, membentuk satu kelompok yang kita kata yang prihatin pada keamanan, love sebagainya. Dan kita tahu sebagaimana yang telah pun saya sebut sebelum ini, Dajjal dia akan menjadi imam ketua kepada one world religion yang saya sebut tadi. Malahan baru-baru ini tidaklah baru sangat pun kita mendengar bagaimana pihak Israel pihak Sanhedrin Council. Sanhedrin Council ni ialah syura kepada kerajaan Israel Raya. Yang kita gambarkan sebagai akan diketuai oleh raja. Telah pun buat menyembelih di Bukit Zaitun di Palestin. Dan sembelihan tu bukan orang Yahudi buat, tapi 70 negara, 70 nation
wakil-wakil dia dah menyembelih. Maknanya 70 nation ni dah bersetuju untuk membina Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Dah bersetuju. Dan mereka dah sign. Dan mereka dah sembelih dah. Buat penyembelihan di Bukit Zaitun. And the Mount Zaitun, an olive mount, mountain olive di Palestin. Jadi kita lihat, mereka membentuk satu kesatuan. Mereka membentuk satu pact, satu kumpulan. Taifah. Mereka membentuk satu taifah, kelompok. Dan kemudian kita mendengar pula, baru-baru ini, pihak daripada antara pemimpin yang berpengaruh di Middle East, di Timur Tengah. Muhammad bin Zaid, MBZ, yang mengetuai UAE. Antara berpengaruh. Muhammad Salman pun tak pengaruh. Dia lagi pengaruh daripada dia dekat Timur Tengah. Muhammad bin Zaid, dia lebih berpengaruh. Pemimpin UAE. Telah mengisytiharkan mereka akan mengiktiraf Israel. Telah mengisytiharkan mereka akan ada kedutaan di Israel. Dan telah mengisytiharkan bahawa mereka akan menjadi orang yang membina kepimpinan Islam di dunia ini yang bersama-sama dengan kepimpinan dunia untuk keselamatan, keamanan dan sebagainya. Maknanya bersama dengan Israel, Zionis, bersama dengan Amerika dan sebagainya. Jadi ada pemimpin yang berpengaruh di sebelah Timur Tengah dah mula dah. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok Dajjal ni, kelompok-kelompok yang akan menyerang umat Islam secara tersusun, telah terbina. Strukturnya dah ada. Dulu kita dengar, Illuminati, Freemason, kita dengar elite group lah, benda-benda yang secret society. Kita kata society yang kumpulan-kumpulan rahsia. Freemason dekat Malaysia. Kan, kita kata kat Malaysia ada Freemason. Kita pun tengok menyiasat, ada orang ambil gambar dia punya kuil dia secara rahsia. Saya pernah bagi ceramah satu tempat sekali tu di Perak. Di Penang. Kemudian ada daripada seluruh Malaysia, wakil-wakil satu persatuan ni seluruh Malaysia. Saya menceritakan sedikit tentang Freemason pada masa tu. Jadi habis ceramah tu, dia datang jumpa saya. Ada seorang datang jumpa saya. Dia kata dia mengaku, saya ni dulu pengurusi Rotary Club, Presiden Rotary Club, tak satu negeri, tak cakap negeri apa. Nanti orang tahu pula saya kan. Presiden ataupun Presiden salah satu Rotary Club di sebuah negeri. Jadi dia kata apa? Dia kata, tuan, dia kata saya dah tahu dah apa yang berlaku. Saya memang mengetahui perancangan mereka, dan Freemason ni atas lagi daripada Rotary Club. Dia pun cerita macam-macam dia cerita. Tapi pendek ceritanya dia membenarkan apa yang saya cakap lah. Dia kata dia tak tahu ada orang yang buat research macam saya buat ni. Dia kata, saya duduk dalam tu, dia kata. Dia kata dia duduk bersama dengan Rotary Club Presiden. Di sebuah negeri. Jadi dia sebut tentang bagaimana bajet mereka, dia ada dia punya region dia. Negeri-negeri ni ada region-region, dia ada bajet dia sebagainya. Memang dia kata komplit. Dia ada governor dia ada apa dipanggil pesuruh jaya sebagainya. Baik. Jadi kita lihat dulu kita dengar orang-orang bukan Islam yang memusuhi Islam ini, seperti kumpulan-kumpulan Dajjal ini. Mereka buat society, secret society. And trilateral committee, ada macam lah, elite group, Freemason dan sebagainya. Baik. Sekarang ni, mereka telah mula menonjolkan kumpulan-kumpulan yang tersembunyi itu dalam bentuk G2G. Dalam bentuk NGO dengan NGO. Dalam bentuk pertubuhan agama dengan pertubuhan agama. Kalau dulu agama-agama dikatakan agama Buddha, Hindu. Sekarang tak. Sekarang Buddha, Hindu, kan, Bahai, apa semua tu, semualah agama yang ada, termasuk agama Islam. Ahlussunnah wal Jamaah, termasuklah ada dipanggil Syiah, termasuk duduk dalam satu grup, dipanggil United Religion, ataupun sebenarnya One World Religion. Dan begitu juga negara-negara seperti yang diisytiharkan oleh Muhammad bin Zaid, ataupun salah seorang dari pemimpin yang berpengaruh di Middle East, di Timur Tengah. Paling berpengaruh ni orang ni, UAE ni, dia telah mengisytiharkan kami bersama Israel, kami bersama dengan kepimpinan dunia untuk keamanan dan sebagainya. Maka mereka membentuk satu kelompok sebenarnya yang nampak dan jelas dan nyata. Maknanya benda ni makin lama makin panas sebenarnya. And al-haq wal batil, pertembungan antara al-haq, kebenaran, dan kebatilan semakin panas sebenarnya. Tapi kita tak rasa. Kenapa kita tak rasa? Sebab kita masih lagi duduk di dalam alam maya. Alam maya ni alam
yang penuh dengan di bawah sedar, tidak perasan. Kita hidup di bawah alam bawah sedar, subconscious. Kita tak banyak dalam conscious. Apa contoh kita hidup dalam alam subconscious ni? Kita banyak bergantung kepada handphone kita, online, internet. Kita banyak bergantung kepada game. Game hari ni dah jadi gila-gila. Sampai 4 jam, sampai 10 jam. Malahan dalam online game ni, ada kumpulan K-pop dari Korea. BTS, kalau kita pernah dengar. Telah membuat satu agama. Satu agama untuk orang muda sekarang ni. Satu agama untuk orang muda-muda. Satu agama. Dia ada dia punya azan dia. Tapi azan dia dalam bahasa dia. Azan dia nyanyian dia macam azan. Waktu-waktu semayang dia ada. BTS. K-pop yang menjadi orang muda kita. Kalau tanya anak-anak, mungkin anak kita tahulah. Kita tak tahulah. Kita tak tengok sangat. Jadi kita lihat. Kelompok-kelompok yang akan menggerakkan perancangan One World Government ke perancangan Masih Dajjal itu dah mula menonjolkan diri mereka. Begitu juga kita lihat kelompok-kelompok yang menyerang minda dan menyerang hati jiwa-jiwa pemuda-pemuda juga telah menonjol. Saya bagi satu contoh. Kalau saya tanya dengan tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, apakah cerita yang paling kita kata mendapat sambutan di seluruh dunia? Yang saya rasa setiap kita yang ada dalam ni semua tahu, pernah dengar nama dia. Pernah tahu cerita dia. Dan cerita itu sebenarnya ialah cerita yang buruk sebenarnya. Contoh, saya buat satu contoh. Salah satu cerita yang penting yang kita nak kena faham di belakang cerita itu ialah Harry Potter. Contoh, Harry Potter. Harry Potter ni siapa? Kalau kita tengok tulisan Harry Potter ni, buku Harry Potter ni jadi best seller, top best seller. Lebih daripada 500 juta cetakan. Maknanya pembeli yang membaca, yang membeli novel Harry Potter ni lebih daripada 500 juta. Top. Dalam dunia top. Fadila Kamsa ke siapa lagi yang besar-besar yang top-top yang tulis-tulis buku ni, tak kira lah siapa, tak boleh lawan. Manusia lah, kecuali Al-Quran lah. Al-Quran of course. Dia tersebar. Tapi nak sebut sini, 500 juta lebih pembaca Harry Potter. Kemudian telah pun dibuat filem. Ada beberapa series. Siapa Harry Potter ni? Tuan-tuan pernah tengok? Apa konsep Harry Potter? Harry Potter ni ialah seorang budak, anak, remaja yang mempunyai kekuatan sihir. Dan apa kerja dia? Nak melawan the dark magic, ataupun dipanggil black magic, sihir yang jahat. Sihir lawan sihir. Sihir lawan sihir. Jadi kalau kita kaji sungguh-sungguh karakter Harry Potter ni, karakternya ialah karakter Al-Masih Dajjal. Seolah-olahnya Al-Masih Dajjal semasa kecil. In the making of Al-Masih Dajjal. Kalau kita tengok betul-betul. Jadi saya nak cerita pasal Harry Potter ni panjang lah nak sebut situ. Tapi nak gambarkan kat sini, sesungguhnya musuh Islam, mereka akan menyerang Islam secara besar-besaran, dan fitnah yang besar sebagaimana yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW ini, sampai peringkat membunuh, darahnya halal, hartanya halal, kemaluannya halal, maknanya boleh diperkosa, boleh dibunuh, kemudian telinganya akan dipekakkan, matanya akan dibutakan, dan badannya akan disiat-siat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diseksa dengan hebat orang Islam ni, kemudian dibunuh. Maka peristiwa-peristiwa ini berlaku secara tersusun oleh kelompok-kelompok jahiliyah, kelompok-kelompok Al-Masih Dajjal, tentera-tenteranya yang dulu tersembunyi, secret society, sekarang dah jadi open society. Akan jadi open society. Kita akan tahu, kita akan nampak siapa dia. Siapa mereka, apa yang mereka buat, kita akan tahu. Jadi di sinilah saya nak sebut pada tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berhadapan dengan kumpulan yang nak merosak, nak menghancurkan Islam secara tersusun, kelompok-kelompok secara tersusun, dia bukan lagi secret society. Secret society itu masih ada
Kalau kita nak bincang panjang ceritanya. Tapi nak sebut sini, dia dah open dah. Saya sebut tadi akan ada satu kelompok. Dia panggil 70 nation. 70 nation. Saya cuba, tuan-tuan cuba cek di dalam apa ni, internet, maklumat. Berapa negara yang ada embassy. Contohnya di Israel. Termasuk negara kecil, negara besar. Yang ada embassy, yang ada hubungan diplomatik tapi tak ada embassy, ada juga contoh Singapura. Singapura tak ada embassy, dia ada hubungan diplomatik. Yang ada embassy ada 89 negara. 89 negara. Yang tak ada embassy ada lebih kurang beberapa negara. Baik, nak sebut kat sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa yang akan orang Islam akan berhadapan nanti di Malhamah Kubra, peperangan besar, ada 80 bendera, 80 negara. Sekarang ni dah ada 89. Tetapi yang diisyahkan 70 negara yang akan bersetuju membina tempel Haikal Sulaiman. 70 negara, dipanggil 70 nation. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, benda ni dah makin nampak. Dia nampak. Kita akan nampak. Kita mungkin tak nampak, tapi kalau kita kaji, kita nampak. Baik, maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang saya baca tadi, bahawa bagaimana kita nak berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tersusun ini, kita tak akan mampu berhadapan sekiranya kita ni hanya seorang-seorang. Kita ni hanya seorang-seorang. Kita tidak akan mampu. Maka kemenangan yang diberikan oleh Allah, maknanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merancang macam-macam mereka rancang untuk menghancurkan akidah, menghancurkan pemikiran, menghancurkan ibadah, menghancurkan attitude, sikap, amalan orang-orang Islam. Mereka akan rancang macam-macam. Tapi kata Rasul apa? La yadurruhum, yang tidak akan membahayakan mereka. Siapa dia? Kelompok-kelompok tersebut. Jadi sekarang ni poin nombor satu tuan-tuan malam ni, kita nak kena rasa kalau kita benar-benar hajat kepada Islam, nak hidup bersama Islam, mati bersama Islam, hidup bersama akidah yang benar, bersama dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan hidup bersama-sama dengan dan mati bersama-sama dengan iman, akidah, maka kita tak boleh duduk secara seorang-seorang dan tak boleh duduk tanpa ada proses-proses yang kita akan tengok sunnah-sunnah yang selepas ini. Jadi poin ni apa? Poin di sini ialah umat Islam tidak hanya sekadar individu-individu yang bertaburan, bertebaran di sana sini tanpa disedari sesama mereka. Maknanya kita duduk seorang dekat Kelantan, seorang Kota Baru, seorang Pasir Putih, seorang kat Johor, seorang duduk seorang, kita syok sendiri, pergi sembahyang, baca Quran, buat-buat sendiri tanpa kita ada kekuatan yang mempunyai hubungan ukhuwah persaudaraan, hubungan untuk kita menyusun hidup kita secara sempurna, secara menyeluruh. Sama ada dari sudut tarbiyah, peningkatan diri kita, ataupun dari sudut dakwah, kerja mengajak kepada Islam. Jadi kita lihat di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan kepada kita orang di akhir zaman terutamanya akan selamat kalau dia duduk seorang-seorang. Sebab tu perkara yang pertama tuan-tuan, sunnah yang paling besar. Yang paling besar. Selepas daripada sunnah kita sebut, menghidupkan hati, menghidupkan fikiran, supaya kita boleh membina kebersihan hati, kebersihan fikiran yang kita sebut pada yang lepas. Yang kedua yang digambarkan di sini ialah kita membina, kita sebut sebagai satu sistem, satu penyusunan untuk menghubungkan hati-hati, jiwa-jiwa manusia kepada Islam itu sendiri. Dan inilah perkara yang sebenarnya perkara yang bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang amat penting untuk kita faham. Dan di sinilah kita nak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam Al-Quran banyak. Antara apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ialah berkenaan dengan hidup dan berjuang. Dalam surah As-Saff contohnya Allah gambarkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah sama amat kasih, amat sayang bagi mereka yang berjuang pada jalannya, yang berperang pada jalannya,
dalam keadaan yang tersusun rapi sebagaimana bangunan. Jadi sebab itulah perkara yang pertama pada malam ini, kita nak kena sama-sama merasai keperluannya untuk kita berada dalam saf yang tersusun. Saf yang tersusun. Saf yang macam mana? Apa nama dia? Siapa dia? Kat mana? Itu kita bincang kemudian. Kita bincang ciri-ciri dia. Tapi pada malam ni kita nak tengok. Saya bercadang untuk sama-sama berbincang berkenaan dengan beberapa perkara. Allah izin hari ni, sebenarnya Allah izin saya dah catat, ada buat catatan. Berapa catatan, tapi Allah izin catatan tu terdelete. Jadi saya hilang, catatan saya hilang. Poin-poinnya, dia mudah-mudahan ada. Allah izin ada di kepala saya mudah-mudahan. Tapi nak sebut kat sini, adakah kita layak untuk bersama dengan Taifah Mansurah, kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa keadaan pada hari ini, apa yang sedang berlaku? Yang sedang berlaku, umat Islam berada dalam keadaan yang kita kata berselisih. Banyak sangat pandangan, banyak sangat perpecahan. Dan perpecahan ini akan bertambah kuat. Sehingga akhirnya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca lepas, akhirnya umat Islam akan terpecah dua. Yang pertama akan bersama dengan orang yang beriman. Dia ada iman, tidak ada munafik, tidak ada nifak sikit pun. Yang kedua, orang yang munafik, tidak ada iman sedikit pun. Akan pecah dua kelompok. Jadi kelompok yang ini, kelompok yang sedikit. Digambarkan sebagai kelompok yang sedikit, yang kecil. Yang kelompok inilah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali saya nak sebut di sini ialah tentang al-ukhuwah. Jadi apabila kita menyebutkan tentang Taifah Mansurah ataupun kelompok yang akan menang, maka bermakna kita tidak boleh hidup seorang-seorang kita, mesti ada sahabat. Mesti ada sahabat kita yang akan tolong kita. Mesti ada saudara. Mesti ada jamaah. Mesti ada jamaah. Apa maksud jamaah ni? Maksud jamaah ni ialah individu-individu yang berkumpul, yang bersama, yang punya visi yang sama, misi yang sama, metodologi untuk mencapai misi dan visi yang sama, dengan cara ikhlas berjuang bersama-sama. Maknanya melaksanakan pekerja secara bersama-sama. Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ringkasnya kita kata perlu ada jamaah. Dan jamaah ni bukan seorang, mesti lebih daripada dua lah, dua dan ke atas. Jadi apabila digambarkan sebagai Taifah Mansurah di sini, maka tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, kita mesti mempunyai masyarakat yang sama-sama untuk kita bergerak, untuk sama-sama kita berjalan. Maka di sinilah kita digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk kita bergerak dan berjalan itu, maka sudah tentulah kita mesti ada persiapan untuk berukhuwah. Persiapan untuk berukhuwah. Dan apakah yang dimaksudkan dengan ukhuwah itu, tuan-tuan? Kita cuba tengok apa yang digambarkan oleh Imam Sa'albani rahimahullah. Al-Banna rahimahullah, dia menggambarkan secara ringkas, saya bacakan kat sini. Ukhuwah ini ialah persiapan kita untuk mengikat hati-hati kita, jiwa kita dengan sahabat-sahabat kita tadi tu, dengan ikatan akidah, ikatan iman. Maknanya ukhuwah ini ialah hati-hati ataupun jiwa-jiwa manusia yang telah diikat dengan iman. Jadi maknanya ukhuwah ni tidak akan bermakna kalau hati tidak terikat. Iman tidak terikat. Maknanya kalau kita berkawan sekadar luaran sahaja, maka tidak dinamakan ukhuwah. Itu kata kawan-kawannya. Dia bukan sahabat, bukan saudara, dan bukan Taifah Mansurah. Apalagi nak duduk dalam Taifah Mansurah. Sebab Taifah Mansurah ni bukan kelompok main bola. Bukan kelompok main pingpong, main volleyball. Bukan kelompok-kelompok buat projek-projek ekonomi. Taifah Mansurah ni bukan kelompok yang duduk sama-sama satu taman, pergi sembahyang Jumaat sama-sama.
Taifah Mansurah ni bukan kelompok yang sekadar dia boleh berkenal-kenalan begitu saja, luaran, dalaman, ikatan hati tak sayang pun. Sebab tu kata daripada Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Dia kata, alangkah indahnya hakikat ukhuwah itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara fizikal. Maksudnya pertemuan secara fizikal, kita berjumpa dengan sahabat kita, kawan kita, pertemuan dalam majlis, dalam program. Tetapi sebenarnya lah hakikat ukhuwah itu ialah hati-hati yang sentiasa teringat kepada sahabat dia dan mendoakan sahabat dia ketika mana dia tidak berjumpa dengan sahabat dia. Doa seorang sahabat, kata Imam Ghazali, kepada sahabat dia, pada kawan dia, dalam keadaan kawan dia tidak ada di depan dia. Itulah hakikat ukhuwah. Maknanya, kalau berdepan dengan sahabat dia tu, dia jaga. Sahabat dia duduk tempat lain pun dia jaga. Dia merasai. Ini persiapan. Jadi sebab tu persiapan ialah persiapan hati. Untuk kita sama-sama mengikat diri kita, membina kekuatan. Dan ikat dengan ikatan iman. Sebab tu di sini tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan sahabat-sahabat dia. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah pergi ke Madinah daripada Mekah, jadi para muhajirin, mereka yang pergi ke Madinah itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tu telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar. Berkata Anas bin Malik, saya sebut kat sini. Dia kata ketika itu mereka seramai 70 orang. Berkumpul 70 orang. Sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar, setengah-setengah, separuh-separuh. Maka dia kata, maka kami pun dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan satu ikatan. Ini maksud ukhuwah ni. Maksud ukhuwah ni, Rasul SAW nak menunjukkan seriusnya ukhuwah, sebab tanpa ukhuwah yang benar tidak akan terbina Taifah Mansurah, tak akan terbina. Jadi sebab tu saya nak gambarkan kat sini, Taifah Mansurah, kelompok yang akan menang ini, dia bukan pertubuhan. Kita bukan terikat dengan pendaftaran. Saya yang berdaftar, maka saya terikat dengan awak. Ataupun atas nama yang fizikal. Fizikal ni penting, platform. Tetapi sebenarnya hakikatnya ialah bagaimana digambarkan Rasul SAW ialah ikatan hati tadi. Sehingga Rasul SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, telah mempersaudarakan kami. Daripada 70 orang pada peringkat awal, 70 orang, Muhajirin, maknanya 35. Lebih kurang separuh-separuh. Kemudian, mereka dipersaudarakan sesama kami secara sama rata. Sehingga boleh mewarisi harta. Sehingga boleh mewarisi harta pada masa itu. Jadi nak sebut kat sini, Rasul SAW mempersaudarakan. Hari ini aku mempersaudarakan. Contohnya, kamu Abdurrahman bin Auf, aku persaudarakan kamu dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, aku persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kamu saudara. Kemudian yang ni dengan, jadi dia sebut kat sini, bila dah persaudarakan tu sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah persaudaraan ini mana sampai boleh kalau aku mati boleh waris? Pada masa itu sampai peringkat warisan. Sehinggalah selepas pada peperangan Uhud, kalau tak silap saya, selepas pada perang Badar, selepas perang Badar, maka Allah Taala menurunkan surah Al-Anfal ayat 75, mana Allah SWT menyatakan, Allah membatalkan ikatan tadi itu dari sudut warisan je, dari sudut ikatan maksudnya dari sudut warisan. Maksudnya warisan apa tu? Warisan kerabat, dari sudut nasab darah. Dia sebut kat sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan. Sehingga peringkat mereka merasakan keperluan untuk nak bersama-sama menolong sahabat dia sebagaimana diri mereka sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallah, telah meriwayatkan kepada kita, dikata setelah mereka tiba di Madinah, setelah
orang-orang Muhajirin sampai ke Madinah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terus mempersaudarakan. Dan antaranya kisah di sini ialah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Ini seorang Ansar. Abdul Rahman bin Auf Muhajirin. Maka Sa'ad bin Rabi' pun berkata kepada Abdul Rahman, sebenarnya aku ini adalah orang Ansar yang terbanyak sekali harta. Maksudnya dalam banyak-banyak orang Ansar yang ada pada masa itu, dia kata akulah yang paling kaya. Dan di sini aku hendak bagi dua harta aku tu. Jadi harta aku ni aku nak bagi dua. Kalau ada 10, ada 100 ekar tanah, 50 ekar, 50 ekar. Dia kata apa? Isteriku pun akan aku bagi. Dia ada 2 isteri. Engkau pilihlah yang mana satu yang berkenan pada hati engkau. Ini nak tengok jiwa sahabat-sahabat ni, jiwa sahabat-sahabat ni sayang kepada sampai peringkat dia ada 2 isteri, engkau ambil lah mana satu. Bukan dia kata engkau ambil yang tua, aku nak yang muda. Tak, ambil yang mana satu. Pilih, nak yang tua ke yang muda ke mana satu. Aku akan ceraikan isteri aku, selepas itu, selepas iddah, maka engkau kahwinlah dengan dia. Ini kata Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu kepada Abdul Rahman bin Auf. Sampai peringkat macam gitu, sahabat-sahabat. Ini nak sebut Taifah Mansurah ni, dia bukan ikatan fizikal, bukan ikatan dunia. Ikatan akhirat. Dan ukhuwah akhirat. Ini nak sebut bagaimana dia lahir daripada iman kepada Allah. Lahir daripada sayang kepada Allah. Melebihi daripada sayang kepada dirinya sendiri. Maka apa kata Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf kata apa? Radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat. Dia pun faham sahabat dia. Maka dia kata, semoga Allah memberkati kamu, dia kata. Dan keluarga kamu. Dan harta kamu. Dia tak ambil kesempatan. Sahabat ni dia tak ambil kesempatan. Dia kata apa? Dia kata, engkau cuba tunjuklah kepada aku kat mana pasar. Supaya aku boleh berniaga. Maka kemudian dia pun pergi ke pasar di Banu Qainuqa, pasar orang Yahudi. Di situlah beliau terus bawa apa yang daripada dia, barang-barang yang ada kat dia tu dia bawa. Dan riwayat ini menyatakan dia pun jual beli, akhirnya dia telah menjadi seorang yang Allah izin. Kita tahu kenal Abdul Rahman bin Auf menjadi seorang yang kaya raya. Jadi sinilah kita lihat sebenarnya Taifah Mansurah ini adalah merupakan satu kelompok yang begitu kuat imannya kepada Allah, begitu kuat kepentingan akhiratnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia dengan saudaranya itu menjadi cukup akrab jiwanya. Sebab itulah Allah SWT menggambarkan di dalam Al-Quran, Allah merakamkan kepada kita tentang bagaimana suasana golongan Ansar dan Muhajirin ini. Bukan sahaja mereka bersaudara, tetapi mereka mempersaudarakan diri mereka. Mereka mempersaudarakan diri mereka. Ini kelayakan. Ini kelayakan untuk kita berada dalam Taifah Mansurah ni, jiwa yang bersama dengan sahabat kita. Maksudnya hubungannya hubungan hati, hubungan jiwa. Kalau jiwa kita tidak bersih, iman kita tidak bersih, fikiran kita tidak bersih, kita tak akan nampak hakikat yang saya sebutkan. Kita akan nampak macam zalim aja. Kita tak akan nampak. Kerana kita masih melihat dunia. Dunia masih di depan kita. Kita belum lagi melihat hakikat dunia ni sebagai tempat ujian. Allah menggambarkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Apa yang Allah gambarkan kepada kita? Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang Muhajirin dan sifat-sifat orang Ansar. Wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri itu Madinah, dan mereka telah beriman sebelumnya, yuhibbu, mereka sangat mencintai, mengasihi, man hajara ilaihim, mereka yang berhijrah kepada mereka, ke negeri mereka. Dan kemudian saya bacakan mana dia, tidak ada pula dalam hati mereka, Allah gambarkan, tidak ada dalam hati mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, tidak ada dalam hati mereka perasaan berhajatkan tentang apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Jadi bila dia dah bagi pada orang yang berhijrah tu, orang berhijrah datang sepinggang selai sepinggang kan. Bila dia bagi pada orang tu, dia tak ada hajat, hati dia terasa nak, rasa jealous, rasa dengki, dendam, ataupun rasa aku nak, tak ada. Allah gambarkan tidak ada dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu.
dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada di dalam kekurangan dan amat berhajat memerlukan perkara tersebut. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga diri mereka daripada dipengaruhi oleh bakhil, wa may yukashuh nafsih fa ulaika humul muflihun. Maka siapa-siapa yang dipelihara oleh Allah daripada sifat bakhil, tabiat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebut kat sini, persiapan untuk duduk dalam taifah mansurah ialah persiapan hati. Nombor satu. Bukan kita pakai pakaian yang sama, seragam. Bukan kopiah yang seragam. Kita serban seragam. Bukan kita cakap seragam. Tapi yang pertama ialah persiapan hati. Kerana Allah SWT akan menolong mereka yang hati-hatinya itu benar-benar mengasihi sahabat dia. Dan mengasihi antara satu sama lain itu akan membawa kepada barakah dan pertolongan Allah. Barakah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kisah ada seorang kawan orang Malaysia kita yang pernah satu ketika berjuang, yang satu ketika dulu di Afghanistan. Ketika itu Malaysia menghantar rakyat dia boleh pergi ke Afghanistan, kalau kita ingat lagi masa zaman Afghanistan dulu. Dikisahkan oleh seorang sahabat saya, dia kata apa? Dia kata satu ketika kami duduk di satu tempat di sebalik gunung, macam dalam gua sikit lah, tapi bukan gua yang terbuka atasnya. Dia kata di seberang sana tu, dia kata apa namanya, tentera Rusia. Kemudian dia kata kami dah terkepung. Tiba-tiba dia ada berapa orang aja tinggal. Lepas tu dia kata tiba-tiba mereka tembak mortar, bom katak tu. Tembak. Bom katak ni bila dia naik, lepas tu dia turun macam tu kan. Dia naik macam tu, lepas tu turun. Dia bukan naik projectile, dia naik, dia turun. Dia kata Allah izin, satu bom tu jatuh betul-betul di tengah-tengah tempat mereka sedang buat halaqah, buat perbincangan. Tengah-tengah perbincangan, bom betul-betul jatuh kat tengah-tengah. Betul-betul jatuh kat tengah-tengah. Maka dia kata meletup. Apa yang kami sempat ialah Allahu Akbar. Ada yang sebut Allahu Akbar, ada sebut La ilaha illallah, ada sebut Allah ya Allah. Masing-masing menjerit. Lepas tu diam. Debu naik. Dia kata tak nampak. Semua diam. Sehinggalah apabila debu turun, habis, dah mula nampak dalam keadaan sama-sama gelap-gelap dalam gua tu, nampak. Tengok siapa yang meninggal. Allah izin, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia. Tidak ada seorang yang meninggal dunia. Bom jatuh depan, betul-betul depan. Ini dia cerita kata. Dia kata ketika itulah masa pertama kena tu, dia kata yang kami rasa ialah bagaimana sahabat-sahabat ni. Aku kena tapi aku tak sakit, dia tak sakit, maknanya dia tak mati, dia tak sakit. Apa sahabat-sahabat? Dia fikir sahabat-sahabat dia. Jadi bila dah senyap tu tengok siapa, semua ada. Semua ada. Ini digambarkan, ceritakan sendiri oleh mereka. Satu keajaiban. Dengan barakah ukhuwah mereka tu, Allah tolong yang sikit tu boleh menewaskan sekumpulan tentera-tentera yang ada di bawah, di sebalik gunung. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah lagi yang diceritakan oleh dalam kitab, dalam buku lah saya baca. Bagaimana ketika itu mereka sedang duduk dalam suasana menunggu tentera Rusia. Tentera Rusia datang, mereka duduk bersama-sama. Maka masing-masing memang ketika itu bukan sahaja masing-masing berbincang-bincang tentang memperingati tentang Allah sebagainya, kehidupan, perjuangan sebagainya bagi motivasi, tetapi mereka mengingatkan tentang kasih sayang. Kasih sayang antara sama sendiri. Maka digambarkan kan pada ketika itu mereka sama-sama berbincang-bincang, maka dia punya ketua dia pada masa itu baru mengajar tafsir tentang hadis Nabi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tapi ketika tu tafsirnya baru sampai Bismillahillazi la yadurru
Dengan nama Allah tidak ada yang akan memudaratkan. Tidak akan ada yang memudaratkan. Tak habis lagi, tak habis. Yang belakang tak habis. Tapi dah baca habis lagi, semua dia suruh hafal. Ini salah satu daripada kita kata manhaj tarbiyah, sistem tarbiyah akhir zaman ni. Tuan-tuan puan-puan, bila kita bincang sesuatu, terus hafal, terus amal. Jangan tangguh. Contoh, kalau malam ni saya sebut pada tuan-tuan, buat sesuatu, tuan-tuan kena buat terus. Jangan tangguh-tangguh dah. Jangan tangguh-tangguh. Ini amalan, ini pengisian. Jadi, akhir zaman ni macam itu. Jadi, apabila dia semua apa? Semua baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia orang ni bukan orang Arab. Dia orang Afghan, dia bahasa lain. Kan? Jadi, dia nak baca Arab ni, dia tak pandai orang kampung. Jadi, ada di kalangan mereka ni, yang dah hafal lah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, sampai situ tak sampai yang habis, sampai situ, la yadurru, sampai situ je. Maka tiba-tiba mereka dikepung dan diserang, ditangkap, dikepung, diserang, ditangkap. Jadi kelompok ni kena tangkap. Jadi yang bahasa tu, yang syahid kena tembak, syahid lah, yang hidup kena tangkap, termasuklah yang hafal ni, termasuk yang hafal ni. Jadi mereka dah kena tangkap, dah kena ikat. Dia kata, lepas tu, kan, dalam hati dia teringat sahabat dia ajar tadi. Apa jadi kita baca ni? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Sampai situ je. Yang dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Sampai situ dia hafal. Dengan nama Allah, tidak ada yang boleh memudaratkan. Jadi, bila dia baca tu bersama-sama, duduk, kena tangkap, duduk sebelah-sebelah sama. Entah macam mana Allah izin, boleh lepas. Boleh lepas. Macam mana, entah macam mana. Dia kata tiba-tiba orang tu macam leka lah apa. Dia kena ikat, dia boleh gerak. Dia 2-3 orang kawan yang hidup ni, sama-sama. Lari, boleh lari. Lari keluar. Terus tak kena tangkap, tak kena apa. Secara berjamaah. Secara bersama-sama. Sahabat ni sama sahabat-sahabat ni, sayang menyayangi antara satu sama lain. Saya melihat perkara yang sama berlaku di Palestin. Ini nak sebut sini tentang ukhuwah, kasih sayang. Jadi sebab itulah, tuan-tuan perempuan rahmat Allah SWT pada malam ini. Apabila kita menyatakan tentang ukhuwah ini, maka ukhuwah ini sebenarnya bukanlah hanya sekadar kita kata saya ni bersahabat begitu kan. Tetapi sebenarnya ukhuwah ini adalah satu proses. Satu proses yang perlu kita lakukan. Yang pertama sekali sebenarnya ukhuwah ni lahir daripada iman pada Allah. Daripada kita kenal Allah. Kenapa saya bersahabat dengan dia? Kenapa saya nak bersama dengan dia? Sama saya dengan orang Islam. Kenapa? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada orang Islam. Allah sayang kepada orang yang beriman. Allah sayang. Jadi bila sebut Allah sayang ni, maka sudah tentulah tidak lain dan tidak bukan kita kena bersama-sama dengan orang yang Allah sayang. Ini pertama sekali. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah nak sebut pada malam ini akan perkara-perkara yang tentang ukhuwah ini, maka bagaimana kita nak melayakkan diri kita tadi, maka kita kena buat pengisian dalam diri kita berkenaan dengan ukhuwah. Apa maksud pengisian? Yang pertama tuan-tuan, ini proses. Ini cara ringkas saya sebut. Saya sebenarnya dah susun, saya dah tulis, tapi Allah izin beberapa saat sebelum kita live ni, Allah izin terdelete. Dia terjatuh, delete. Saya tak jumpa nota saya tadi. Jadi Allah tidak izin saya sampaikan apa yang saya tulis. Allah nak suruh saya sampaikan apa yang ada kat saya ni. Yang pertama tuan-tuan, macam mana kita nak layakkan diri kita duduk di dalam kelompok yang menang? Yang pertama, kita kena proses iman kita. Macam kita sebut semalam, bersihkan hati, bersihkan akal kita, fitrah kita, kan? Itu nombor satu. Itu kita akan bincang lagi lah. Kita akan berdalamkan lagi. Baik. Kena berzikir, kena berfikir. Itu kita dah bincang. Baik. Yang kedua, untuk membina kekuatan ukhuwah ini, ialah kita mesti, yang pertama sekali, melatih diri kita supaya salamatus sadr. Kita berlapang dada dengan sesama Islam. Sesama Muslim. Mesti berlapang dada. Apa maksud berlapang dada? Maksud berlapang dada ni maknanya kita dalam keadaan sentiasa berbaik sangka dengan sahabat kita orang Islam. And husnuzan.
Ini tahap yang paling minima dalam persaudaraan ukhuwah. Maknanya kita akan nampak kelemahan-kelemahan yang ada pada dia. Kelemahan yang ada pada dia. Maka bila kita melihat kelemahan yang ada pada dia, jangan kita nampak kelemahan tu. Tetapi kita melihat kelemahan itu sebagai kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatannya Allah SWT akan memberikan kepada kita, pada kita yang tengok tu, satu kekuatan untuk menolong sahabat kita. Sebab tu contoh tuan-tuan. Contoh, sebelum ni kalau seorang miskin, contoh seorang miskin, tak ada duit. Dia datang pada kita, kemudian dia minta duit. Kita pun bagi kat dia RM10 ataupun RM1. Minta duit, kita bagi RM1. Kita rasa kita bagi duit kat dia. Dan dia kena terima kasih kat kita. Terima kasih. Dia kena terima kasih. Kita rasa dia kena terima kasih sebab kita bagi duit kat dia. Tetapi hakikatnya dengan dari sudut iman kepada qada qadar Allah, ketentuan Allah, taufik Allah, hidayah Allah, iradat Allah, kita boleh faham asma Allah, boleh kenal Allah. Sebenarnya dia datang tu, sebenarnya dia pilih untuk datang kepada kita, minta kepada kita. Dia membuka peluang kepada kita untuk bersedekah. Kalau dia tak datang kat kita, kita tak ada dapat peluang untuk infak sedekah pada dia. Kita yang patut terima kasih pada dia. Dia boleh pergi tempat lain, tapi dia pergi ke kita. Dia malukan diri dia, dia rendahkan diri dia, minta kat kita. Kan? Sebenarnya peluang. Dari sudut Islam, kita nak kena rasa itu peluang. Allah bagi peluang. Kenapa tuan-tuan? Contohlah, tuan-tuan bagi kepada dia RM1. RM1 je tuan bagi. Ataupun RM10. Tetapi dengan sebab RM10 tu, banyak besar fadilat yang Allah beri kepada kita. Contoh, sedekah boleh membersihkan dosa. Kita baca istighfar, baca macam-macam, Allah tak bagi kita ampunkan. Tapi bila kita sedekah boleh menyebabkan dosa kita terhapus. Sedekah yang ikhlas. Sedekah boleh menjadi asbab kepada Allah angkat penyakit kita. Kita sakit, kita sedekah, Allah angkat sakit kita. Angkat balak. Balak boleh terangkat dengan sebab sedekah. Ini semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sedekah ni ada banyak macam-macam. Sedekah ni boleh menyebabkan kita naik darjat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah. Sedekah boleh menyebabkan Allah mengampunkan kita. Macam-macam. Jadi nak sebut kat sini, dengan sebab sedekah yang sedikit, yang ikhlas yang kita buat, dengan rasa perasaan kita, kita nak tolong saudara kita, dan kita nak sebenarnya nak membantu kita, maka duit tu mungkin kalau kita tak sedekah, kita beli benda lain yang mengarut, benda yang boleh menyebabkan dosa, menjadi benda tu menjadi satu yang menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sedekah boleh menyebabkan seseorang itu terlepas daripada azab Allah. Infak. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apabila kita melihat kelemahan sahabat-sahabat kita, maka perkara yang pertama sekali kita kena berbaik sangka. Salamatus sadr, kita mengutamakan berlapang dada. Jangan tengok negatif dulu. Ini latihan. Ini latihan. Kenapa? Kerana satu hari Allah akan uji dengan ukhuwah tadi. Hari ini banyak perpecahan. Kenapa perpecahan? Kita tengok dengan pandangan sebelah mata. Jadi sebab tu, tuan-tuan rahmatullah, yang pertama untuk membina kekuatan ukhuwah tadi, membina kekuatan taifah mansurah, kita kena latih hati kita bersih, berlapang dada dengan saudara kita. Habis kalau kita berlapang dada, kalau dia munafik macam mana? Kalau dia menipu macam mana? Bukan bermakna kita berlapang dada, kita tidak berhati-hati. Kalau kita tahu contohnya dia memang kaki penipu, contohlah. Kita tahu dia kaki penipu. Bagian duit contohnya dia punya. Kita bukan bukan kita tidak berhati-hati, kita berhati-hati. Tapi berlapang dada. Dia minta duit. Kita tahu dia penipu. Kan, dia minta RM10. Kan, kita dah bagi dah semalam, contohnya. Dia bagi hujah yang sama pula, sama hujah yang tak logik lah, contoh. Jadi kita kata sini, kalau kita nak bagi, kita bagilah. Tapi kita bagi dengan keadaan yang kita boleh bagi peringatan ke dia pelan-pelan ke. Ni mudah-mudahan Allah bantu ke, kita doakan dia kan dan sebagainya. Tapi berlapang dada.
kita jangan buruk sangka dengan dia. Okey, pertama. Yang pertama, kita melapangkan hati kita kepada kita berlatih berlapang dada. Kalau orang tipu kita, orang aniaya kita, setelah dia mengambil kesempatan atas kita, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara mereka yang memelihara hatinya daripada berburuk sangka. Kalaulah kena tipu pun, Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita kena tadi. Ini susah, tuan-tuan. Kemudian, apa maksud salamatus sar juga? Latihan. Ini pengisian. Ini yang saya kata kena amal ni, kena buat. Yang pertama, kita berlapang dada. Maknanya kita baik sangka dengan dia. Yang kedua, tuan-tuan, dalam masuk salamatus sar ini, ialah kita memaafkan. Memaafkan kelemahan dia, kesalahan dia. Terutamanya, bila dia minta maaf. Maafkan. Kita dah bincang dah yang kuliah yang lepas. Memaafkan ni, kan, besar fadilat dia. Di akhirat nanti, ada malaikat yang akan panggil. Siapakah orang yang ada pahala ke atas Allah? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, pahala ke atas Allah macam mana? Pahala ke atas Allah ni maknanya, orang buat jahat kat dia, orang buat aniaya kat dia, orang buat zalim kat dia, dia memaafkan orang tu. Dia memaafkan orang tu. Dia tidak balas dendam. Dia tidak balas, dia tak dengki, tak dendam. Maka orang ni Allah bagi special. Masuk syurga tanpa hisap. Lagi besar perkara yang dilakukan ke atas kita, penganiayaan yang dibuat kepada kita, maka lebih susah kita nak memaafkan dia. Lebih besar dendam kita, sakit hati kita pada dia. Tetapi apabila kita boleh maafkan dia, bila kita maafkan dia, maka pada ketika itu, pahala yang Allah gantikan dengan memaafkan tadi, lebih besar daripada apa yang kita sangkakan. Kemungkinan bagaimana yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, mungkin menjadi asbab orang itu masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Ini hadis Nabi SAW. Sebab itulah, kita kena latih bagaimana nak memaafkan orang. Bagaimana nak maafkan orang. Terutamanya orang yang kita dengki kat dia. Nak buang dengki. Nak buang dendam. Nak buang perkara-perkara yang kita kata kalau boleh, kan, kita tak mau dengan dia. Maka kita memaafkan dia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nombor 2, proses nak memaafkan orang. Ini kena latih. Ini pengisian kepada nak membina ukhuwah. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah hendaklah kita membuang satu perasaan, iaitu tidak prihatin. Kita nak takaful, seimbang. Apa dia? Doakan dia. Yang ketiga, tuan-tuan, doakan saudara kita. Kalau kita nampak dia buat tak betul, doakan dia. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Ya Allah, berilah petunjuk pada dia. Ya Allah, barakallah hidup dia. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Nabi SAW gambarkan kepada kita. Doa mustajab yang banyak. Banyak doa mustajab. Doa depan Kaabah mustajab. Doa musafir mustajab. Doa orang berpuasa mustajab. Doa di Multazam mustajab. Doa di Arafah mustajab. Banyak doa mustajab. Maka di kalangan banyak-banyak doa yang mustajab ini, doa mana yang paling mustajab? Maka ulama-ulama berbincang dan mereka menyatakan bahawa mereka berpandangan doa seorang saudara kepada saudaranya ketika mana saudaranya tidak ada. Ya, kita doa pada kawan kita, sahabat kita tak ada kat situ, tak tahu pun. Maka itulah doa yang paling mustajab. Kenapa doa itu paling mustajab? Kerana Rasul SAW menggambarkan kepada kita, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Maka apabila dia bermanfaat pada orang lain, maka doa itu mustajab. Jadi kita doakan saudara kita. Kita tahu saudara kita ada masalah. Kita tahu saudara kita ni jahat. Saudara kita ni ada sifat-sifat munafik. Maka kita doakan. Minta, ya Allah, kasihanilah saudaraku ni, ya Allah. Hatinya keras, hati dia kasar. Ya Allah, tabiatnya buruk. Tolonglah ya Allah, berilah hidayah pada dia.
Tolonglah ya Allah, beri taufik pada dia. Bebaskan dia daripada kelemahan dan azab. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah, berat kita nak doa sebab yang kita doa tu musuh kita. Orang yang buat aniaya kat kita, zalim kita. Maka doa tu berat, lagi berat doa tu. Lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya nak tanya dengan tuan-tuan dan rahmat Allah. Apa bezanya seorang membaca selawat contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan seorang yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun orang yang baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang satu kepada Rasulullah SAW, yang kedua kepada ahli keluarga, yang satu lagi Rasulullah je tak ada keluarga. Apa beza? Bezanya tuan-tuan ialah apabila kita doakan, selawatkan doa untuk Rasul SAW dan kepada keluarganya, maka sama kita doa kepada diri kita dan kepada ahli keluarga kita. Itu beza dia. Sebab semua doa yang kita doakan untuk saudara kita, sekiranya doa itu kita doa untuk keluarga dia, maka keluarga kita pun dapat. Keluarga kita pun dapat. Sebab tu jangan baca selawat pendek-pendek, baca selawat yang kita panjang. Contoh paling mudah contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak nak Sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun wa ala ali wa sahbihi wassalim. Wa barik wassalim. Ada barakah lagi. Wa barik wassalim contohnya. Jadi kita doa barakah, kita bagi salam. Jadi semua tu akan patah balik pada kita. Keluarga kita. Itu sama. Apabila kita berdoa, mendoakan sahabat kita, lagi banyak kita doa pada dia, lagi banyaklah yang Allah akan bagi kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, seorang yang hidup dalam keadaan Taifah Mansurah, yang ingin duduk dalam kelompok yang menang ini, dia mesti hati dia besar, dan hatinya lapang, dan hatinya luas, seluas timur dan barat. Maknanya dia punya toleransi dia punya kasih sayang dia seluas timur dan barat. Seluas timur dan barat. Tidak ada batas. Maknanya kalau orang tu buat salah, buat aniaya, buat zalim pada diri dia, maka pada ketika itu dia boleh memaafkan sebab kasih sayang dia, toleransi dia seluas timur dan barat. Orang tu buat salah baru 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ini kita kata persiapan kita nak duduk dalam Taifah Mansurah. Persiapan untuk kita ukhuwah, membina ukhuwah lillah fillah. Jadi kita pun mendoakan dia. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat saya tak kira sebab saya tak ada nota ni. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Yang keempat, jangan ada dalam hati kita berhajat atau berkehendak keburukan berlaku kepada dia, pada saudara kita. Kalau ada lah, kita rasa hati kalau boleh mudah-mudahan dia kena aksiden, mudah-mudahan Allah balas dia, mudah-mudahan kita niat aja, hajat buruk aja. Tadi bersangka buruk, hajat buruk. Bersangka buruk ni ada satu cerita sebenarnya. Saya ingat Ibrahim bin Adham, kalau tak silap saya. Satu ketika, kalau tak silap saya dia lah. Nanti saya cek balik. Satu hari seorang tu datang, dia pakaian dia compang-camping. Pakaian compang-camping, badan kuat, minta sedekah. Hati dia buruk sangka dengan orang tu. Malam hari tu, dia nak sembahyang tahajud, tak boleh khusyuk. Teringatkan tadi, dan Allah bagi tak boleh khusyuk. Besok pun tak boleh khusyuk. Khusyuknya kurang. Akhirnya, dia bermimpi. Ada suara mengarahkan dia, kamu minta maaf dengan orang yang kamu buruk sangka tu. Orang yang kamu buruk sangka tu. Maka dia pun carilah orang tu. Cari, jumpa, nampak di tepi sungai. Tengah duduk buah pokok, tengah rehat-rehat baring-baring. Orang miskin tuan-tuan. Maka dia pun pergi ke bawah tu, sampai dia bagi salam. Ataupun orang tu bagi salam ke dia. Tak sempat cakap apa dia kata. Apa dia kata? Aku dah maafkan dah.
aku dah maafkan kau dah, kata. Kan? Sesungguhnya dosa hati lebih cepat sampai kepada Allah daripada dosa fizikal. Maknanya dosa hati lebih parah daripada dosa fizikal. Buruk sangka kepada sahabat ni dosa tak tuan-tuan? Dosa. Dosa. Satu dosa. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita kena buruk sangka begitu pun. Apa lagi kita nak berhajat keburukan pada dia. Kita doakan keburukan pada dia. Kita doakan supaya dia sakit. Kita doakan supaya dia bankrupt. Kita doakan supaya dia jauh daripada Islam. Doa, tuan-tuan. Ataupun kita berhajat. Iradatu syar. Kita berhajat keburukan pada dia. Maka, apabila kita berhajatkan keburukan pada sahabat-sahabat kita, saudara kita, keliling kita tadi, kita doa dia buruk tadi, maka sudah tentulah, tuan-tuan, hati kita tidak cukup bersih untuk bersama dengan Taifah Mansurah. Kita bimbang. Kalau datang, kalau adalah Taifah Mansurah di atas, di depan kita, kita tak boleh nak join dia. Kita akan nampak, ini pelik ni. Maka Allah tutup hidayah. Allah tutup kebenaran yang ada pada mereka daripada kita. Kita melihat sesuatu yang buruk. Ini suatu benda yang kita bimbang. Sebab tu kita kena latih. Ini semua kena latihan, tuan. Sebab tu kita kena pelajari, tengok balik, senaraikan. Kita kena bukan saja baik sangka, bukan saja kita kena maafkan dia, bukan saja kita kena doakan dia, bukan saja kita kena, kalau boleh, tidak berhajatkan keburukan, tidak berkehendakkan keburukan berlaku kepada dia. Kan? Yang lebih penting, lebih besar, tuan-tuan. Yang ini penting. Yang ini kita kena, kita kata, perkara yang kita kena letak dalam minda kita, dalam hati kita. Apa dia, tuan-tuan? Zulma ibad. Iaitu kita tidak sekali-kali berniat, berhajat, berfikir untuk menzalimi hamba Allah. Untuk menzalimi hamba Allah. Maknanya apa, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena ada dalam hati kita satu perasaan, dalam fikiran kita satu pemikiran, satu kesedaran, bahawa kita tak mau menzalimi orang lain. Kita nak ambil hak-hak dia, merampas hak-hak dia, kita ngumpat dia, kita fitnah dia, itu semua zalim. Kita menzalimi dia, kita buat jahat kat dia. Jadi apabila hati kita bersih, tiap-tiap malam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati aku ini bersih daripada perasaan nak menzalimkan saudara aku. Nak menzalimi saudara aku. Maka mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori mereka yang bersih jiwa-jiwanya sampai peringkat dia boleh menjadi sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isar ataupun al-asar, dia boleh apa? Dia boleh, al-isar ni dia mengutamakan sahabat dia lebih daripada diri dia. Lebih daripada diri dia. Jadi apabila kita dah sampai kepada peringkat al-isar tadi, maka itulah tahap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk pada kita contoh tadi. Dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh pemikiran kita tadi, maka ketika itu Allah akan kenalkan kita. Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang yang saleh, salihah. Orang-orang yang ada al-iman as-sadiq, iman yang benar. Dan Allah akan temukan kita dengan kumpulan-kumpulan Taifah Mansurah. Allah akan temukan kita dengan hati-hati yang bersih. Hati-hati yang kuat. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena latih jiwa kita ni supaya sentiasa berlaku baik dan tidak menzalimi sesama makhluk Allah, terutamanya manusia. Sama ada dia dari kalangan kawan-kawan kita yang kita respect di luar, ataupun pemimpin-pemimpin kita, imam ke, qadi ke, mufti ke, orang yang ada status, ataupun orang-orang biasa, ataupun kita kata orang-orang miskin, ataupun keluarga kita di bawah kita, mungkin anak kita, isteri kita, cucu kita, orang rendah daripada kita, ataupun pekerja kita, pembantu kita, semua manusia yang ada di sekeliling kita ini, sekiranya kita boleh memelihara hati kita
untuk membina ikatan keadilan, kasih sayang, keseimbangan, untuk menolong mereka, tidak menzalimi mereka, maka tuan-tuan, sebenarnya kita memproses jiwa kita ni, disebut hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu, maka kita sedang mendekati sifat-sifat taifah mansurah untuk mereka yang bersama-sama. Barulah Allah akan buka, kita akan nampak, kita akan kenal. Tiba-tiba kenal aja dengan orang yang baik-baik, tiba-tiba kenal dengan orang soleh-soleh, kenal aja. Pada masa yang sama kita kena berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persiapan-persiapan untuk kita membina kekuatan diri kita supaya boleh bersama-sama dengan kelompok yang menang di akhir zaman. Jadi ini bukan hanya sekadar kita dengan Allah, kita nak kena jaga. Tapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, sekiranya kita meneruskan kehidupan kita dengan zikrullah, dengan kita kata berfikir tafakur, Allah akan mudahkan kita buat apa yang saya sebut tadi. Ini amalan-amalan yang kita kena buat, tuan-tuan. Baik. Saya nak bagi kepada tuan-tuan perempuan sekalian beberapa perkara yang insya-Allah tuan-tuan perempuan cuba buatlah. Ini amalan-amalan yang telah diminta oleh para ulama kita yang sempat saya berjumpa dengan mereka. Mereka minta kita buat. Ini berkaitan dengan saudara kita, sahabat kita. Jadi selain daripada perkara yang saya sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5 tadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan yang diminta buat. Ada juga hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dasarnya. Yang pertama, tuan-tuan, kita diminta oleh para ulama kita, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga, iaitu kita memohonkan keampunan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kalau boleh al-ahya'i minhum wal amwat. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan juga yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Kalau kita nak baca, kita nak bagi yang meninggal dunia pun boleh juga, ataupun sampai muslimin muslimat, mukminin mukminat pun boleh. Baik. Baca yang ini, tuan-tuan, minta pada Allah sekurang-kurangnya 27 kali. Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ataupun Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ataupun kita nak ubah sendiri pun boleh, nak ubah sikit pun tak apa. Yang penting maknanya apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman, orang-orang iman laki-laki dan perempuan. Ampunkanlah dosa orang yang Islam laki-laki dan perempuan. Kalau nak tambah lagi, yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Maknanya kalau yang meninggal dunia ni, semua yang meninggal dunia. Dan muslimin muslimat ni bukan manusia je, tuan-tuan, jin pun termasuk. Jin Islam laki-laki, jin Islam perempuan, jin Islam yang beriman, jin Islam yang perempuan yang beriman. Jadi digambarkan oleh para ulama yang ada, termasuk bagaimana dilaporkan dalam hadis Rasulullah SAW, kita bacalah 27 kali, sekurang-kurangnya 27 kali sehari. Dan kalau nak baca sebelum subuh ke, selepas subuh ke, sampai baca doa untuk minta ampun kepada orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Minta ampun. Maka kelebihannya banyak, tuan-tuan, tapi saya tak sebutlah kelebihan-kelebihan apa. Kita buat aja dengan hati kita berniat supaya ya Allah ampunkanlah mereka. Jadi bila Allah ampunkan mereka, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Bayangkan ada berapa ramai muslimin muslimat seluruh dunia, maka setiap seorang tu akan dapat, kita akan dapat patah balik pahala itu. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, mereka yang mengamalkan ini, yang boleh mengamalkan ini, maka antara kelebihannya yang digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, ulama-ulama yang mengamalkan, yang melihat mungkin tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah SWT akan menjadikan orang itu sebagai asbab diangkat balak daripada kawasan itu.
Contohnya kalau ada balak nak turun kawasan kita, oleh kerana kita minta ampun, menjadi asbab untuk balak tu diangkat oleh Allah. Wallahu a'lam. Nak sebut kat sini, adalah kelebihan-kelebihan dia yang Allah SWT akan bagi. Jadi sebab tu mulai daripada ini, jangan hanya setakat kita beristighfar untuk diri kita, tapi kita minta juga keampunan untuk orang lain. Ini nombor satu. Ini amalan yang kena buat, kalau boleh kita buat setiap hari lah. Masa bila ikutlah, masa bila kita rasa kita nak baca, kita baca. Selain daripada zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, perkara yang kita kena amalkan kalau boleh sebelum tidur. Kalau boleh sebelum tidur. Ini nak biasakan hati kita. Yang pertama tadi, amalan pertama tadi tuan-tuan. Mula-mula bila kita baca tu tuan-tuan, mungkin kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Kita baca, tak rasa apa-apa. Bila kita amalkan lama-lama, Allah akan lembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Kita boleh menangis baca tu tuan-tuan. Kita boleh menangis. Kita teringatkan mak kita, teringatkan ayah kita, atuk kita, kita teringatkan saudara-saudara kita yang kita sayang, yang lain-lain yang tak ada orang minta ampun. Kita minta ampun. Kita teringat, sayang kita teringat. Kita mula teringat. Kemudian kita teringatkan kawan-kawan kita dekat Palestin, dekat kita teringat. Sampai peringkat hati kita sebab. Tetapi ketika beristighfar tu, adab dia apa tuan-tuan? Dengan rendah diri. Dengan rendah diri. Dan kemudian kita membayangkan dosa-dosa umat. Dosa kita di hadapan Allah, dosa kita. Kita bayangkan dosa kita. Apa dosa kita? Macam-macam dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa kita. Kita bayangkan dosa kita. Dan kita bayangkan dosa umat. Yang berzina, yang membunuh. Dosa-dosa yang ada ni. Kita bayangkan. Jadi kita bayangkan dengan rendah diri, kita bayangkan dosa tadi kita baca tuan-tuan, satu hari nanti, bila hati kita lembut, kita baca tu, kita menangis. Bila Allah bagi kekuatan, boleh menangis, merasai dosa tadi, maka itulah ikhlas. Kita dah mula ikhlas. Kita baca dengan ikhlas. Bukan baca nak dapat fadilat. Bukan baca supaya dapat fadilat-fadilat, tak. Baca memang minta ampun pada Allah, ya Allah tolong. Maka lagi ramai orang yang membaca, meminta ampun kepada Allah untuk manusia-manusia yang ada ni. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang ada tadi tu. Sikit-sikit Allah ampunkan. Mudah-mudahan lebih cepat kita kepada kemenangan. Lebih dekat kita dengan kemenangan, insya-Allah. Jadi kenapa kita kalah tuan-tuan? Kerana dosa kita luar biasa. Dosa umat luar biasa. Termasuk dosa ustaz-ustaz yang bercakap. Dosa para ulama yang tidak mengamalkan. Para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, dosa tuan-tuan. Para hufaz, orang yang menghafal Quran, menghafal hadis, yang tidak beramal dengan Quran dan hadisnya, dosa tuan-tuan. Itu nak kira dosa ni banyak. Tak termasuk lagi dosa syukur, tak zikir pada Allah, tidak. Dosa lalai, banyak dosa. Jadi bila kita boleh bayangkan dosa tu, baru kita tahu, ya Allah, rupanya kerdilnya kita, kerdilnya umat hari ini. Dan bagaimana agungnya Allah yang maha suci, maha hebat. Allah maha pengampun, maha penyabar. Allah maha pemurah, maha penyayang. Maka baru kita rasa, masa tu kita menangis. Bila kita rasa tu, kita menangis tuan. Kita akan menangis. Kita rasa kerdilnya diri kita. Maka ketika itulah akan timbul satu perasaan simpati pada semua orang yang sekitar kita. Kita melihat orang buat maksiat, kita dah tak nampak dah maksiat tu sebagai suatu, kita nampak macam mana nak tolong dia. Macam mana nak bantu dia. Kita melihat orang buat mungkar depan kita, marah, memang marah, tapi hati kita macam mana nak tolong dia. Allah lembutkan hati kita macam mana hati para rasul, para anbiya. Kita semakin mendekati, mencontohi mereka. Para rasul, Rasulullah SAW tiap-tiap hari, tiap-tiap malam akan mendoakan supaya umatnya diampunkan oleh Allah. Rasulullah SAW sangat sayang. Maka ini amalan-amalan yang besar yang akan memproses hati kita supaya boleh. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya contoh Kalau kita tidak ada rasa sayang pada umat ni, umat tak ada kasih sayang sebab kita tak ada perasaan tadi. Berbeza je sedikit antara kita dengan dia akan bergaduh. Contoh, kita satu jamaah. Satu jamaah dekat surau. Yang seorang baca zikir macam ini,
Yang seorang baca zikir macam tu. Yang seorang baca Quran kuat. Yang seorang baca Quran macam gini. Berbeza dengan kita. Seorang baca maksurat, seorang baca manzil. Seorang baca azkar Imam Nawawi, seorang baca zikir yang ini, macam-macam. Jadi kita semua nampak seorang baca, jadi kita perbezaan. Ni bab zikir, contoh zikir je. Maka pada ketika itu, yang ada pada hati kita adalah kebencian. Yang ada pada hati kita ialah, kan, kita rasa, ish, lekeh dia lekeh, aku bagus. Kita tak ada perasaan kasih sayang, tak ada perasaan toleransi, tak ada. Kenapa? Sebab kita, hati kita keras daripada nak mohon kepada Allah keampunan, rahmat, rahimnya kepada sahabat-sahabat saudara kita. Ini amalan ni penting, tuan-tuan. Sebab tu amalan-amalan ni, walaupun kita nampak macam simple aja, tapi sebenarnya ada kesan yang kuat dalam membina Taifah Mansurah. Kerana kita mendoakan dia, kita minta ampunkan dosa-dosa dia kepada Allah. Dan kita sedar, bila kita minta ampun pada Allah dosa-dosa orang Islam tadi tu, maka Allah SWT juga akan bagi sesuatu yang sama pada kita. Kalau Allah ampunkan dosa si A, Allah akan ampunkan dosa yang ada pada kita. Bayangkan ada 1.7, 1.8 bilion umat Islam. Kita doakan dia. Maka mudah-mudahan doa kita dengan penuh tawaduk, dengan penuh rasa rendah diri, membayangkan dosa-dosa yang banyak tadi, menyebabkan hati kita lembut, kita menangis, Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, apabila Allah ampunkan dosa kita, apa tandanya tuan-tuan? Hati kita akan rasa seronok, lapang, tenang. Nak semayang tenang, nak puasa tenang, nak berzikir tenang, nak baca Quran tenang. Rasa kuat. Kenapa? Kerana Allah dah bersihkan hati kita daripada dosa. Kenapa kita susah nak semayang, payah nak bangun malam? Kerana dosa-dosa yang menghalang kita. Dosa-dosa yang menghantui, kan, kita kata, kan, sikap kita. Itu tu kena buat, tuan-tuan. Baik, yang kedua nak sebut kat sini, yang kita kena buat, insya-Allah tuan-tuan, kalau boleh catatlah ya, sikit sebanyak. Tuan-tuan, ini sebagai pengisian kita. Sebelum tidur, selain kita baca doa sebagainya, kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, ampunikanlah dosa aku. Ampunkanlah dosa orang Islam, kawan-kawan. Kemudian kita cuba bayangkan siapa yang kita tak suka. Anak kita yang buat dosa pada kita siang tadi. Anak kita cakap lebih, cakap tinggi suara dengan kita. Anak kita cakap kasar dengan kita, kita terasa hati. Jiran kita buat jahat kat kita, kita terasa hati. Kawan-kawan kita buat zalim kat kita, kita terasa hati. Sebelum tidur, teringat orang yang buat dosa pada kita. Teringat, kita ampunkan dia. Ya Allah, Engkau saksikan, aku maafkan anak aku ampunkan anak aku dosa dia tadi derhaka pada aku maafkan ya Allah. Ya Allah, sebagaimana aku maafkan dia, sebagaimana aku reda dengan apa yang ada ni, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa aku. Minta ampun dan bersihkan hati kita daripada perasaan kotor, daripada perasaan dendam kepada semua manusia. Tuan-tuan perempuan, seandainya kita mati malam itu, kita dah ampunkan semua dosa orang-orang tadi, maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Ada seorang kata apa? Alah, tak aci lah, tak adil lah. Dia buat zalim aku macam ni. Maknanya kezaliman itu berat sungguh. Tuan-tuan, Allah Maha Adil. Kalau dia tidak minta ampun pada Allah, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia tidak mahu melaksanakan keadilan, dia tidak mahu bertaubat dengan kezaliman dia dengan Allah. Yang itu kita serah ke Allah. Terserah ke Allah. Allah Maha Adil. Maka kita ampunkan dosa dia. Kita maafkan dia. Dan kalau kita maafkan dia, tuan-tuan, yang kita dapat apa? Lagi besar kejahatan dia, kezaliman dia yang buat pada kita tadi, lagi besar rahmat Allah bagi pada kita sesuai dengan kezaliman dia. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kelemahan. Kita yang lemah. Ini dua amalan, tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung nanti yang berkenaan dengan Taifah Mansurah ni. Saya akan cerita sikit ciri-ciri dia dan kemudian kita tengok macam mana dia punya pembinaan dia. Macam mana kita nak membina Taifah Mansurah.
Tapi nak sebut kat sini sebagai permulaan, kita nak layakkan dulu diri kita. Nak layakkan diri kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang nak bangkit dan berjuang. Mesti ada sifat yang bersih antara kita dengan manusia. Bukan kita dengan Allah saja, kita dengan manusia. Jangan lagi berkeras, tuan-tuan. Kalau kita ada sifat baran, cepat panas, cepat barah, kan? Mintalah Allah SWT, buanglah sifat tu. Cepat, berkeras, keras, syadid dengan manusia sama Islam, syadid. Syadid sangat sampai kita jadi benci oleh orang. Sebab kita nak mengamalkan Islam sampai orang benci kita. Ada masalah di situ. Keras sangat kita. Suka bagi fatwa, suka macam-macam sehingga menyebabkan kita ni menjadi sumber kepada fitnah. Maka kita ubahlah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan duduk bersama dengan mereka yang akan bangkit, menang. Kelompok-kelompok menang Taifah Mansurah. InsyaAllah. Sebab dia bermula dengan ukhuwah. Dia bermula dengan persaudaraan. Dan ukhuwah bermula dengan hati yang diikat dengan iman. Hati yang diikat dengan akidah. Hati yang diproses tadi, yang sayang menyayangi dengan sebab dasarnya iman kepada Allah. Dan di situlah perkara yang tak ada. Hari ini yang tak ada, proses tak ada. Proses nak bina diri kita untuk berukhuwah tak ada. Sahabat banyak, saudara banyak. Saya sendiri tuan-tuan, saya bagi contoh lah, saya sendiri. Walaupun di Universiti Islam, dulu saya mengajar Universiti Islam, UIA. Banyak mereka yang nampak berkopiah, berjanggut. Kadang-kadang nampak warak tetapi hatinya dengki. Dengki tuan-tuan. Jadi itu pada saya pun, pada kita pun, kita kena muhasabah. Kita kena tengok. Kadang-kadang kita ingat kita dah okey, tapi rupanya kita ada rasa dengki. Berkeras. Kita seorang yang keras dengan orang. Sesama Islam kita keras. Kita tidak berlemah lembut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini akan dapat memberi sedikit sebanyak manfaat untuk kita berfikir. Dan kalau boleh tolong amalkan apa yang saya sebut tadi, semua adalah merupakan saranan-saranan, cadangan-cadangan daripada para ulama kita yang telah melalui proses ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya beri berita gembira pada tuan-tuan. Apabila Israel dah berkembang sekarang, dan sekarang ni tuan-tuan, sebenarnya musuh-musuh Islam dah mula menonjol sehingga ciri-ciri Al-Masih Dajjal tu pun dah tertonjol tuan-tuan. Dah tertonjol dah. Jadi kita dah boleh nampak dah dia punya bayang-bayang dia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, lagi kuat dia punya tekanan kepada kita, lagi kuat perancangan, lagi kuat dia punya ni, maka sebenarnya lagi kuat. Islam tu akan lagi kuat insya-Allah. Dan saya yakin mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah dan petunjuk di akhir zaman. Mudah-mudahan kita doa, kita minta pada Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang begitu insya-Allah. Itulah insya-Allah tuan-tuan. Minta maaf malam ni agak ni, Allah izin apa ni, nota saya terdelete hanya beberapa saat, beberapa minit, seminit agaknya sebelum live ni. Dan saya punya nota terdelete. Dia jatuh, lepas tu dia terdelete. Tak tahu macam mana berlaku. Mudah-mudahan ada lagi lah. Jadi saya cek tengok dan tak ada. Jadi saya cakap ni agak kurang teratur. Saya dah susun tadi elok-elok tadi tu. Tapi Allah SWT maha penyusun. Dia suruh saya cakap apa yang saya boleh cakap. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada barakah. Tak banyak, sikit. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang baik pada malam ini insya-Allah. Kita akan sambung hari Isnin malam. InsyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan sambung Isnin malam untuk berbincang tentang sunnah yang wajib yang kedua sebagai solusi akhir zaman. Iaitu kita kena membina penyusunan Tanzim Taifah Mansurah. Membina Tanzim Taifah Mansurah. Iaitu kelompok yang akan menang. Macam mana nak bina tu? Kita akan bincang kemudian secara detail, tapi kita akan bincang secara umum dalam masa 1 atau 2 siri insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan kita baca doa Rabitah sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nasrati syariatik. فواسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الساعة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير
اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunikan dosa kami, kedua ibu bapa kami, semua ahli keluarga kami, saudara-saudara kami. Ampunikanlah segala muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami, Ya Allah, untuk memperbaiki diri kami. Bantulah kami, Ya Allah, untuk meningkatkan diri kami. Bantulah kami, Ya Allah, untuk menghapuskan, menjauhkan segala dosa-dosa dan mungkar kami, segala rawasib jahiliyah, segala perkara-perkara menjadi perkara yang kau murkai yang ada dalam hidup kami, Ya Allah. Segala sikap kami yang buruk, segala hati-hati kami yang kotor, segala fikiran-fikiran kami yang tidur dan lalai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami untuk membina kekuatan, melayakkan kami bersama-sama dengan Al-Mahdiyin yang misali, bersama-sama dengan Taifah Mansurah, Ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita minta tolong buat share kepada yang lain, insya-Allah mudah-mudahan kawan-kawan kita dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah Isnin malam.